ia program pengukuhan dan pengayaan untuk murid TP3 hingga TP6. Okey. Dalam proses ni kita melaksanakan penilaian tahap terhadap TP murid. Jadi dalam pelaksanaan ni kita menjalankan PBD. Kita teruskan PBD seperti biasa. Dan melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6. Catch up plan 1, catch up plan 2 melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6. Okey, seterusnya kita pergi ke catch up plan 3. Jadi untuk catch up plan 2 ni, dia menjadi TOB kepada catch up plan 3. Murid yang tak melepasi tu. Okey, yang tak melepasi TP1, TP2, TP3 dan murid yang tidak ditaksir. Jadi catch up plan 3 ni hanya untuk murid-murid ni sahaja. Okey. Tadi saya cakap catch up plan 1 dan catch up plan 2 kita fokus kepada semua murid tahun 1 hingga tahun 6, betul? Okey, seterusnya untuk catch up plan 3 kita hanya fokus kepada murid tahun tak ada kat sini murid tahun 2, 3 dan 4 sahaja. Okey. Kaedah yang kita perlu jalankan adalah yang boleh kita jalankan adalah secara individu atau secara kumpulan atau secara set mengikut keupayaan sekolah. Okey. Kalau secara individu, kalaulah murid kelas tu hanya ada 2 orang sajalah yang tak melepasi tahap. Jadi kita ambil secara individu lah. Okey, secara kumpulan ni kalau ramai kita buat kumpulan. Nanti kita akan tengok lah. Kita akan tengok. Ataupun secara set. Set tu satu kelas lah. Nah, kalau satu kelas, kalau kita mampu untuk buat yang memang semua kelas tu tak melepasi tahap, kita kena buat ikut set lah. Okey. Dan strategi dia ialah menggunakan pendekatan terbeza, menggunakan kurikulum semasa. PDP untuk kelas tersebut kita jalankan seperti biasa, ikut yang tahun semasa, ikut di SKP semasa. Okey. Saya harap cikgu faham setakat tu. Sorry, tadi saya cakap hingga 1 April. Maksimum ialah 4 minggu pertama, 21 Mac hingga 15 April 2022. Kita tidak dimestikan untuk habiskan 4 minggu. Kalau dalam kelas tu murid dah selesai dalam 1 minggu, so selesailah. Kalau tak selesai, sambung ke 2 minggu. Kalau tak selesai, ke 3 dan seterusnya ke 4. Tapi maksimum hanya 4 minggu perlu selesaikan. Itu yang dimohon ataupun disarankan oleh KPM. Okay. Seterusnya, perancangan dan pelaksanaan. Okay. Kita hanya akan jalankan untuk 4 subjek ini, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains untuk subjek tahun 2, 3 dan 4. Okay. Kecuali murid pemulihan khas. Okay. Sekolah program plan dan murid berkeperluan khas. Tak perlulah kita jalankan. Okay. Murid pemulihan ni yang dikendalikan oleh Cikgu Atirah. Murid berkeperluan khas ialah murid pendidikan khas kita lah. Kita tak perlu jalankan kepada mereka. Okey. Bagaimana kaedah pelaksanaan? Okey. Memfokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai. Seterusnya, guna pelbagai aktiviti PDP yang dapat mengukuhkan kemahiran asas. Merancang aktiviti dalam panitia, antara guru mata pelajaran dan guru kelas untuk menentukan strategi aktiviti, tempoh masa, guru pelaksana dan murid. Okay? Cikgu boleh tentukan bagaimana yang cikgu nak buat. Tapi murid-murid lain yang PP 4, 5, 6 tak ketinggalan. Okay? Nanti kita akan tengok contoh-contoh ataupun nanti saya akan berikanlah contoh-contoh yang untuk subjek yang kita ada, BM, matematik, sains, bahasa Inggeris saya tak pasti, nanti saya tengok balik. Okey, kita akan tengok dan kita akan laksanakan nanti berdasarkan tahap penguasaan murid kita. Okey. Okey, garis masa KAP 3.
Ni adalah yang dah kita, yang ni bahagian saya. Okey, untuk sekolah inilah 21 Mac hingga 15 April 2022. Okey. Ni tindakan PPD JPN. Okey. Kita kena analisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan KAP 2. Okey, yang tu kita dah ada, Cikgu Usman ada benda tu. Kemudian ikuti sesi penataran KAP 3, saya dah ikuti. Sekarang saya bagi kat cikgu. Kemudian merancang gerak kerja pengoperasian KAP 3. Okey, yang tu pun kita dah rancang bersama Cikgu Saad. Laksanakan KAP 3, sediakan pelaporan KAP 3. Okey. Di sini ada pelaporan yang saya perlu sediakan. Okey, cikgu-cikgu yang subjek mengajar subjek BM Math Science perlu juga menyediakan pelaporan KAP 3. Okey. Yang ni sebab KAP 3 ni di bawah pemantauan kementerian. Okey. Dan ada sesi libat urus. Bila sesi libat urus bermaksud ada sekolah-sekolah yang akan dihadiri untuk melihat bagaimana KAP 3 dijalankan di sekolah tersebut. Jadi bagi cikgu buat persediaan cikgu seperti biasa. ERPH seperti biasa. Cuma cikgu ada pelaporan untuk yang murid yang TP 1 hingga 3 ni. Kita nak tengok bagaimana mereka tu dinaikkan TP tu. Macam mana cara. Kalau cikgu tak nampak cara, cikgu boleh tengok contoh. Okey, contoh dia memang jelas lah, terutama bahasa Melayu memang jelas. Okey. Itu saja berkaitan dengan KPM Perkasaku KAP 3. Okey. Apa tu pendekatan terbeza? Tadi saya sebutkan, dia minta kita jalankan kaedah pendekatan terbeza. Strategi dia pendekatan terbeza. Okey, yang ni cikgu kena study sikit lah apa tu pendekatan terbeza. Ia bermaksud merancang pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada guru membezakan dari aspek kandungan pelajaran, proses, produk atau persekitaran pembelajaran. Di samping itu, guru menggunakan kaedah pentaksiran berterusan serta merancang kerja kumpulan fleksibel untuk menjadikan ia satu pendekatan pengajaran yang berbeza. Bila cikgu menjalankan KAP 3 ni, secara tak langsung cikgu dah menjalankan pentaksiran. Jadi pentaksiran tu berterusan. Di situ cikgu akan lebih mudah. Yang saya nampak bila mudah ni adalah mereka ni berada dalam kumpulan. Jadi bila cikgu bahagi murid cikgu kepada 3 kumpulan, okey, saya akan cerita bab kumpulan tu. Cikgu akan nampak bila cikgu dah set murid ni kumpulan TP 1 hingga 3. Yang kedua TP 4, 5, 6 ataupun cikgu buat TP 3 kumpulan, TP 1 dan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi murid yang TP 1, 2 ni cikgu fokus untuk mereka naik dulu ke TP 3. Murid yang TP 3, 4 ni cikgu fokus yang TP 3 tu cikgu nak push jadi TP 4. Maksudnya TP 3 dah tak ada. Yang kumpulan 3, 4 tu lah. Tapi masih ada di 1, 2. 1, 2 akan naik ke 3. Jadi untuk minggu-minggu seterusnya mereka akan naik seterusnya ke TP 4. Nampak macam mudah tapi nak buat bukan mudah cikgu kan. Betul tak? Saya pun benda ni menjadi persoalan kepada saya bila murid seperti Alia Aisyah, murid seperti Alia Aisyah kan? Okey, contoh murid Alia Aisyah. Murid seperti Alia Aisyah, dia masuk dalam grup pemulihan khas, betul tak? Jadi mereka ni tak masuklah dalam KAP 3, KAP kita ni, KAP 3 ni. Sebab mereka murid-murid pemulihan. Okey? Cikgu jangan risau bab tu lah. Cuma cikgu fokus kepada murid yang lain ni. Okey?